messy because everything is under our control. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baiklah, kembali lagi kita ke dalam YouTube channel saya, iaitu YouTube channel Atik. Terima kasih kerana masih setia. Yang mana belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe tu. Free sahaja. Dan insya-Allah akan ada lebih banyak perkara yang bermanfaat yang akan di-sharekan di YouTube channel ini. Jadi saya juga nak ingatkan untuk tekankan butang subscribe itu beserta dengan notifikasi all notification, yang butang loceng yang ada loceng semua tu penuh tu, supaya bila awak tekan yang tu ada video terbaru yang akan saya upload nanti, awak semua akan mengetahuinya like a notification message from WhatsApp. Okay, alright. So kembali lagi kita ke dalam 6 langkah mudah untuk membuat kek dengan sistematik. Okey, hari tu saya dah terangkan dalam video yang pertama saya telah terangkan tentang langkah yang pertama, iaitu membuat perancangan keseluruhan kek. Baiklah, untuk langkah yang kedua, iaitu membuat draft soalan kek. Maka video ini akan menerangkan tentang bagaimana nak buat draft soalan kek. Senang sahaja. Baiklah, langkah yang pertama bila korang nak buat draft soalan kursus ni, okay, draft soalan KK. So, langkah pertama adalah korang kena pastikan korang ada soalan KK tu. Kemudian korang ada rubrik pemarkahan KK tu, okay. Dan kemudian korang ada RMK ataupun MK, maklumat kursus KK tu. Okay, 3 perkara ni diperlukan untuk membuat draft soalan KK. Okay, baiklah, kita tengok macam mana buat draft soalan kita ni. Okay. So first, pertama sekali, saya akan bagi contoh kat sini macam mana nak buat draft soalan KK untuk penulisan esei kedua BMM 1044. Pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Jadi apa yang akan saya buat adalah saya hanya perlu kopi ni dan juga tarikh hantar. Kemudian saya masukkan ke dalam satu Microsoft Words. Ya, saya masukkan dalam satu Microsoft Word, saya copy dan saya paste sahaja. Okay. Baiklah, untuk melakukan draft soalan KK ini, ianya mudah sahaja. Okay. Korang just kena copy dan paste segala perkara berkaitan dengan KK tu. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, daripada soalan KK lah kan, daripada soalan KK kita tengok KK, saya buat contoh kat sini adalah untuk penulisan esei yang kedua. Okey, penulisan esei 2 untuk BMM 1044, pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Okey, untuk yang ini korang just copy paste berkaitan segala perkara yang berkaitan dengan penulisan esei 2 ni ke dalam satu words, satu lagi Microsoft Words. Okey, macam contohnya kat sini kan. Okey, saya tengok, kat sini saya copy paste ni, saya copy paste yang ini. Okey, yang ni adalah draft soalan yang telah pun siap. Okey, korang boleh tengok. Okey, next kita tengok pula kepada hasil pembelajaran kursus. Okey, hasil pembelajaran kursus ni adalah apa yang dapat kita pelajari daripada satu kursus tu. Macam contohnya dalam satu kursus tu, ianya akan merangkumi segala perkara tau. Okay? Jadi bila mana kita buat satu KK, ianya akan merangkumi ataupun akan ada berkaitan dengan satu hasil pembelajaran kursus tu. Maksudnya mesti akan ada perkaitan. Macam tu. Jadi dia tak berkait dengan semua tau. Dia ada certain sahaja. Macam contoh untuk penulisan esei 2 ni, saya dah tengok dia punya kaitan dia tu. Okey. Untuk hasil pembelajaran kursus dengan soalan kursus tu, dia ada kaitan antara yang nombor 3 ni sahaja. Hasil
hasil pembelajaran kursus yang ketiga sahaja yang berkaitan dengan penulisan esei yang kedua. Nanti bila korang baca, korang akan faham oh dia ni berkait dengan hasil pembelajaran kursus yang mana saja. Okay, macam tu. Okay, then korang just copy paste. Copy paste masukkan kat dalam yang ini, hasil pembelajaran kursus. Okay, lepas tu korang tengok yang tu ada hanya melibatkan yang pembelajaran kursus yang ketiga sahaja, hasil pembelajaran kursus ketiga. Jadi kat sini dia ada macam kod tau, C5, PLO3, CTPS3. So kod ni sebenarnya bukan sahaja-sahaja, ianya melibatkan perkara yang dinilai dalam waktu kita buat buat perkara tu. Okey, macam contoh kat sini kita tengok C5, PLO3, CTPS3. Okey, kat mana kita nak tahu apakah maksud di sebalik kod ni? Maka kat situlah pentingnya RMK ataupun MK. Okey, kalau kita tengok kat MK ni adalah maklumat kursus ni, dia ada segala perkara yang berkaitan dengan kursus ni yang kita boleh tahu. Okey, jadi kita tengok dia kata kat situ C5. So kita tengok kat sini. Ni MK ni. Ni saya buka MK. Okey. Kat sini dia ada C5. C5 apa dia? Komponennya adalah menilai. Okay, so kita pun tulis kat sini, copy paste menilai. Okay, next PLO3. Tengok PLO3, ianya berkaitan dengan kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik. Okay, then kita copy paste kat situ. Okay, lepas tu kita tengok CTPS3 pula. CTPS3 ni adalah berkaitan dengan mana? Okay, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Okay, so kita dah clear kat situ. Okay, yang ni apa yang akan diuji? Menilai penilaian kita, kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik kita, dan pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah kita. So nampak clear kan yang kat situ. Okay, next kita tengok pula kepada objektif kerja kursus. Okay, yang ni pun sama, hanya copy paste yang mana yang berkaitan dengan KK itu saja. Maka kat sini yang berkaitan adalah yang nombor 2, menukarkan sebuah teks dalam tulisan Rumi kepada bentuk tulisan Jawi beserta penilaian berjustifikasi. Okey, ni kita clear dia punya objektifnya tu. Okey, ni soalan tugasan kerja khusus. Yang ini hanyalah perkara yang umum saja. Ni just umum saja. Dia nak bagi tahu tentang dia punya skop bidang tu adalah skop tugasan tu adalah dalam apa? Macam benda yang umum je lah, yang benda yang basic saja. Yang ni kalau orang nak copy paste pun boleh. Macam mana pun tak apa. Okay, so kat situ. Okay, next kita terus pergi kepada tugasan 2. Sebab kita ambil contoh tugasan 2. Yang tugasan 1 ni tak payah sentuh langsung. Then dekat tugasan 2, copy semua then paste dekat dalam yang setelah itu. Okay, so bila kita dah copy paste, kita dah nampak. Okay, then kita ikutlah nak buat bold ke, nak buat bagi highlight ke, supaya kita lebih faham apa yang tugasan ni nak. Yang ni lah yang betul-betul soalannya. Okay, kita tengok soalan. Anda dikehendaki memindahkan satu rencana pendek daripada tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Kerana saya kena transkripsikan rencana pendek daripada tulisan Rumi tu kepada tulisan Jawi. Okay, dengan membuat analisis penggunaan kaedah mengeja Jawi. Kerana ada dua perkara yang saya kena buat kat sini. Satu kena transkripsi, satu lagi saya kena buat analisis tentang kaedah mengeja Jawi. Okay, rencana tersebut diambil daripada tugasan wacana penulisan. Okay, so rencana ni kena ambil daripada tugasan yang inilah. Okay, apa yang saya nak kena transkripsi tu akan perlu diambil daripada sini. Jadi nampak bila kita buat macam ni memang akan jadi clear, jelas. Oh, tugasan ni nak ni rupanya. Dan ianya fokus kepada tugasan yang kedua saja. Okay, lepas kita tengok bawah tu, dia punya penerangan lah. Ni apa-apa. Okay, perincikan. Okay, nak highlight mana pun boleh. Okay, next. Bila mana kat sini, okay, ni dah clear dekat bahagian tugasan. Okay, kemudian apa pentingnya rubrik pemarkahan? Rubrik pemarkahan ni memang sangat penting lah. Dia macam, kalau macam contoh kan, kalau macam contoh SPM, soalan SPM dia mesti akan ada skema jawapan. Inilah dia contoh macam KK ni, kerja kursus ni, rubrik pemarkahan ni lah skema jawapannya. Maka kat sini dia ada banyak grade, A tambah, dia ada A tolak A, B plus, macam-macam. So kita just ambil yang A tambah saja dan kita ambil dekat bahagian esei yang kerja kursus tu saja, iaitu penulisan esei 2 ni. Okay, copy then paste. Paste kat sini. So bila kita buat macam ni, then buatlah apa yang benda penting kan. Bila kita buat macam ni, dia memang nampak sangat clear tau. Nampak Kita tengok. Okay, ni hanya untuk tugasan yang kedua sahaja.
Okey, draft soalan. Kiranya kita kat sini adalah konsepnya adalah kita nak betul-betul faham apa yang soalan tu nak. Kita nampak, kita analisis dan kita kumpulkan apa perkara berkaitan dengan soalan tu. Itu sahaja untuk perkongsian berkaitan dengan tips yang kedua, cara yang kedua, langkah kedua, iaitu pembuatan draft soalan kerja kursus. Jadi terima kasih semua, all the best, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk tekan butang subscribe bagi yang belum subscribe. Dan insyaAllah saya akan buat secepat yang mungkin untuk yang langkah-langkah yang seterusnya. Ya, semoga bermanfaat semua. Bye. Terima kasih kerana masih setia dengan YouTube channel Atik.